Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Kak Zai dulu Ya Ustazah, saya mula ya. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul dua harakat ada ya. Okay. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Baiti, jangan bayiti. Sekali lagi saya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Okey, macam akak baca tam tu dengung, tapi tu tak cukup, dia tak sama, dia kena sama. Ummatan Sekali saya. Ya. Daripada belakang daripada awal ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim nabihi wa Ibrahimu bani. Sekali lagi saya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Allahu Akbar. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya. Ya bani ya inna
Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Sekejap, akak ulang balik. Fala tamutun dengung. Okay. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okay. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala sekali saja. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Hadoro. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut Ya. idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Zai. Terima kasih, Zah. Sama. Sekejap, saya nak tanya, Kisha ni siapa Kisha siapa Kisha? Saya ni. Oh, Masya Allah. Saya punya telefon rosak, jatuh. Oh, Saya pakai Allah. anak saya punya. Okey. Tanya sebab tengok nama tu takut, siapa takut dia salah masuk kelas ke Nama apa? Nama cucu. Okey, nama cucu. Okey, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Waalaikumsalam. Semua tak masuk. Tapi Tak nak apa. kopi bunyi bising Ustazah. Kat mana tu, Kak? Jiran Okey, tak apa. Surat berapa ya? Ke surat 20 sekarang. Okey, Kak Azia silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع را تفخيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا dua harakat. Jangan pendek jangan takab. Rabbana taqabbal minna. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت
antas sami'ul alim. إنك أنت السميع العليم Ya. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن Muslimaini laka wa min laka pendek. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن Laka tak boleh panjang. Muslimaini laka wa min. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا Wa min oh kena dengung. dengung salah. Hmm. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك Ya. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب Dengung kak? آه. إنك أنت التواب الرحيم Ya. ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك Ya. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ya. إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Ya. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن Ra الصالحين tafkhim. وإنه في الآخرة لمن الصالحين Ya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Ya. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب Ya. يا بني إن الله Dengung اصطفى sikit kak. Ya bani ya in. يا بني إن الله اصطفى لكم Astafa laku. Ku kaf. يا بني إن الله Ya bani ya in. يا بني Dia ada sabdu tu tekan dekat ya. Tapi jangan putus. Ya bani ya Ya. in. يا بني إن tak tekan sangat. Allah. يا بني إن الله Tak cukup اصطفى dengung kak. Ya bani ya in. Allah. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء Am kuntum. أم كنتم salah. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Mim ba'di. Ambil daripada kali Ambil balik iz qala li bani. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Oh, tak Mim dengar. ba'di. 2 harakat.
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Ya. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. Sekejap Kak. Kak. Dengung-dengung tertinggal-tinggal ni. Okey, semula kan. Ambil balik pelan-pelan. Terputus-putus bacaannya. Ambil daripada qalu saya semula. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa ilaha wahid. Wa ishaqa ilahan wahida. Okey. Dia berhenti kat situ kena wahidah lah, lupa. Semula saya. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa Wa is tinggal. Ambil daripada Ismail ni boleh tak Ustazah? Wa Ismail. wa Ismail. Boleh. Wa Ismail wa Ishaqa ilaha Wa ishaqa ila. wa Ismail wa Ismail wa Ishaqa ilaha Ko. Ishaqa. Jangan ka. wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida Ya. wa nahnu lahu muslimun. Ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum Ya. wala tus'aluna Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Azia. Terima kasih Dia Ustazah. kadang-kadang perjalanan bacaan tu terlaju. Bila laju, Banyak salah. dia tercicir-cicir tu. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, Bonda, silakan Bonda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa is yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas sami'ul alim. Tak cukup dengung Tak cukup. Innaka antas samiul alim. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min Muslimaini laka wa min. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min Ni pendek. Muslimaini laka wa min. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina Wa min zurriyatina. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min Ni tutup panjang tu Bonda. Ni laka tak boleh. Ni laka wa min. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya. Rabbana waj'al Waj'al. Rabbana waj'al fihim
waj'as. Rabbana wab'ath في ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه في الدنيا. Yang tak panjang dipanjangkan, yang panjang tak panjang. ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا. Tak boleh panjang. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم jaga kena tebal betul-betul. Inna Allah astafa. Ya Nabi, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ambil belakang sikit boleh bunda? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada. Dengung kun tu dengung. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub wal Kubal. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut is qala libani. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Dengung tak kena وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها وإسماعيل وإسحاق وإلها واحدا. Boleh Ustazah? Boleh. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Boleh?
Boleh teruskan. Tilka ummatun qad halat. Qad khalat. Qad. Khalat. Qad. Tilka ummatun qad halat laha. Jangan qad khalat. Qad khalat. Khalat. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey. Sadaqallahul Masa azim. praktis, ikut ustazahnya bacaan tu macam betul. Tapi baca dengan ustazah tu garbah. Banyak salah. Sebutan huruf. Kalau kha dia jadi kha tu, kha jadi nipis. Kha. Betul. Okey, terima kasih Bunda. Okey, sekejap Siti Hajar ada tadi. Hari ni cuti Siti Hajar? Tak mengajar hari ni. Saya kuarantin lah Oh, kenapa? sebab suami positif Allahu Akbar. Habis sekarang ni suami kat rumah lah. kat rumah tapi dia dekat bilik Bilik lain. lain. Oh, Masya Allah. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ Ya. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Ya. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ya. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ Ya. Ambil belakang sikit boleh. Yatlu. Ya. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ya. إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل Kalau di situ ambil wa ilaha aba. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
Ya. Lepas tu ambil balik wa Terus Ismail. je. Terus je. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, alhamdulillah. Sadaqallah. Terima kasih Siti Hajar. Terima kasih Azhar. Sama. Okey, Kak Ruzlina silakan. Okey, Ustazah. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masya Allah. Panjang nafas Kak. Okey, terus. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Ya. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها Oh, pendek. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا Ya. ونحن له مسلمون. Ya. تلك أمة قد خلت Ya. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak. Sama. Okey. Sekejap Kak Aisyah mana? Ada Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا Ya. إنك أنت السميع العليم. Ya. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Ya. Terus sambung Ustazah. Wa Boleh. Wa arina. وأرنا مناسكنا وتب علينا Ya. إنك أنت التواب الرحيم. Okay. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب Ya. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ha tu satu. Ha tu hi. Satu lagi kaf. Ya. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya. ومن يرغب عن ملة إبراهيم Millati. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Ya. ولقد اصطفيناه في الدنيا Ya. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ya. Sudah jelas tak Ustazah? Jelas? Jelas ya. Jelas. إذ قال له ربه أسلم Ya. قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. 2 harakat tu. Kalau ikutkan sikit lagi tu. Mim Okey. ba'di. Sikit lagi. Di itu kena 2 ya. 2 harakat mat. Ambil belakang sikit. Iz qala li bani. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Ya. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا Ya. ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت Ya. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sakit kepala lagi. Okey dah hari ni. Sakit kepala, sakit tekak semua ada Ustazah. Allahu akbar. Tak sihat Yang malam lepas tahriri tu tak boleh tidur Ustazah. Allahu akbar. Yelah tak cukup tidur pun sakit kepala juga. Sebab ada yang soalan yang mudah tu ada dua saya salah tu saya ralat yang situ. Situ salah terlepas. tanda. Oh, Masya Allah. Tak apalah insyaAllah Syafawi saya membantu tak tahu tu. macam mana. Dia mudah, benda tu mudah. Syafawi okey? InsyaAllah. Syafawi okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah insyaAllah lulus lah. Okey, terima kasih Kak Siti Aisyah. InsyaAllah. Okey, Cikgu Ayu silakan Cikgu Ayu. Sama-sama. Cikgu Ayu ada? Oh, Cikgu Ayu tak unmute, tak dengar. Oh, belum lagi. Cikgu Ayu ada? Yang Rus tu tak ada Ustazah. Siapa? Rus, kita punya kawan tu. Lama tak Rus? nampak. Rus apa? Rus apa katnya nama ni? Rose apa lah nama dia? Yang Sabahan tu. Oh, dia bukan berhenti lah. Dia kata dia cuti buat sementara waktu ni. Tak dapat join dulu. Tak tahu kenapa. Saya pun tak tanya lebih. Okey. Silakan. Mana Cikgu Ayu tadi? Hilang dah. Baik. Sekejap Cikgu Ayu. Boleh. Dia punya line. Saya masuk-masuk lepas tu terpadam. Oh ya ke? Okey. Boleh dah Ataupun kalau Cikgu Ayu tak takut macam dia putus ataupun tak berapa dengar, tutup kamera. Buka. Okey tak? Try. Okey, saya cuba Tadi tiba-tiba dah cucuk lepas tu dia hilang. Hilang Okay, ni okey kan? Setakat ni saya dengar okey lah. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Ya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Innaka antal azizul hakim. Wa man yarqabu an millati Ibrahim illa man Safiha. Wa man yarqabu an Ra tafkhim sikit lagi. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Ya.
walaqad istafainahu fi Na panjang, hu yang pendek. walaqad istafainahu fid dunya Ya. wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ya. إذ قال له ربه أسلم Ya. قال أسلمت لرب العالمين Ya. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا Ya. وأنتم مسلمون Ya. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Ya, cantik. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق Ya. وإسحاق إلها واحدا Wahidan hadu. Baris bawah hai. Hai. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Ya. تلك أمة قد Dia jangan خلت bunyi tun. Dia kena bunyikan nak pergi dekat qaf kan. Tilka ummatun qad khalat. tak bunyi nun Dia jangan bunyi nun. Dia sembunyikan. Tung. تلك أمة قد خلت Ya. Itu sah. Boleh. لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Ya. ولا تسألون عما كانوا يعملون. Okey. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih Cikgu Ayu. Okey, Kak Nurida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurri Muslimaini laka wa min. Wow, tertinggal. Okay. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Rabbana wab'ath fihim rasulam Rasulam. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ya. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Innaka antal azizul hakim.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه يعقوب tertinggal waw. He wa Ya'qub. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن Lakumuddina fala. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Nurida. Okey, ada lagi tak yang belum baca? Kejap tengok. Tak ada Saya takut saya yang tercicir. Selalu Ustazah yang tercicir. Okey, tak ada. Okey, saya sambung ke surat 21 untuk record. Sekejap ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ustazah nak tanya Ustazah. Ya, Tadi masa Ustazah berhenti faqadih tada ke tadau? Masa tadau, berhenti. waw tu mati. Faqadih tadau. So bunyi dia tadau. Ya, waw tu mati kan? Dia kalau tada dia alif. Okay. Sebab waw dibunyikan au kan macam lin lah tapi dia tidak mat lah kat situ sebab dia bukannya panjang. Kalau dal alif waw baru dia jadi lin kan. Itu dia jadi pendek ya. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, habis untuk bacaan. Kita masuk tajwid hari ni. Sampai mana? Muka surat 87 bukan. Ya. Sekejap. Saya tengok Quran. Saya tengok buku tajwid. 87 saya tanda. 87 Saya tanda ke 7. Yang belah atas tu, belah bawah pertemuan sukun tu tak belum lagi. Sekejap Okey, pertemuan dua huruf yang mati. Okey, sekejap saya share dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok Nampak Ada. Okey, baik. Kita tengok pada tajuk pertemuan dua sukun ni. Dia sebenarnya istilah dalam tajwid tu disebut iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain tu maksudnya pertemuan dua huruf yang mati. Tu yang ditulis kat sini pertemuan dua sukun. Macam susah nak menyebutnya agaknya kan. Dia letaklah bahasa Melayu. Okey, dia kata macam mana terjadinya pertemuan dua sukun ni dengan nak membariskan ayat. Okey, dia kata berlaku ketika dua perkataan terhalang untuk diwasalkan. Dua perkataan tadi, contoh perkataan pertama hujungnya mati. Perkataan kedua pangkal tu hamzah wasal. Jadi bila huruf mati nak disambungkan dengan kalimah kedua yang dimulai oleh hamzah wasal, macam mana nak bunyi? Tak boleh bunyi kan? Ini maksudnya pertemuan dua sukun. Sukun pada kalimah pertama dengan sukun pada awal kalimah kedua. Okey. Dia kata berlaku ketika dua perkataan terhalang untuk disambung atau diwasalkan bacaan kerana terdapat dua huruf yang sukun
di antara kedua perkataan tersebut. Dua sukun ini pula mempunyai hamzah wasal di tengah-tengah. Jadi apa cara dia? Cara dia begini. Hendaklah dipisahkan bunyi nun dari tanwin tersebut. Faham maksud hendaklah dipisahkan bunyi nun dari tanwin tersebut dengan membuang satu baris dari tanwin tersebut dan dikasrahkan nun tersebut. Banyaknya tersebut dia. Okey, jadi kat sini contoh dia bagi petak macam ni, kita tak nampak contoh, kita tak dapat nak bayangkan. Okey, kita tengok muka surat 88. Ni, cuba tengok Dari sudut bacaan dalam kotak yang pink ni, contoh dia bagi satu. In taraka khairanil wasiyah. Bacaan ni macam ni. Tapi dalam Quran tidak diletakkan tulisan begitu. Kan? Jadi kita tak nampak. Jadi kita tengok bahagian penulisan yang warna biru tu. Dia tulis in taraka khairan. Ron tu, ra alif, kemudian ada baris tanwin fathah. Kat atas tu tanwin tu ada 2 baris. Jadi dia kata tadi kat atas ni penerangan dia, dipisahkan bunyi nun dari tanwin. Maksud dia, tanwin ni asalnya nun. Okey, faham kan? Lepas tu tanwin tadi tu ada 2 baris, maka dibuang satu baris daripada ron jadi ra. Daripada ron jadi ra. Jadi mana lagi satu baris tadi? Dah digantikan dengan nun berbaris bawah. Okey, macam mana boleh dapatkan nun baris bawah? Itu adalah kaedah umum apabila 2 kalimah yang mati bertemu. Kaedah umum oleh semua ulama qura menyebut dia perlu dibaca dengan meletakkan baris bawah. Walaupun tanwin itu baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Dia tetap dengan nun itu berbaris bawah. Jadilah dia bacaan yang tengah tu. In taraka khairanil. Nampak tak? Ra tu dah tinggal satu baris. Satu baris tadi dah tukarkan kepada nun baris bawah. Cuma nak ingatkan pada tanwin tersebut bila dah dibariskan dengan satu baris, jangan dibaca panjang. Kalau kita baca in taraka khairanil, dah jadi mat, dah jadi salah lah sebab kita menambah satu huruf. Okey, itu maksud dia tadi maksud yang ada di muka surat 87 tu. Nampak yang dalam kotak tu, walaupun dia tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, dia tetap akan jadi baris atas, baris bawah, baris depan. Maknanya satu baris. Kemudian tengah ni digantikan dengan nun berbaris bawah apabila bertemu dengan hamzah wasal dan selepas hamzah wasal itu huruf yang bertanda mati. Jadi itu dia punya cara penyelesaian. Okey, kemudian pada contoh-contoh yang dibagi ni ada 5 contoh. Tidak semestinya tanwin itu bertemu dengan hamzah wasal yang ada pada kalimah yang dimulai oleh alif lam. Tidak semestinya. Contoh macam yang pertama ni, taraka khairanil wasiyah, kebetulan kalimah tu al-wasiyah, dia ada alif lam. Jadi bunyikanlah nil sebab dia ada lam. Tapi kalau pada kalimah yang tidak ada alif lam, contoh pada kalimah kedua ni. Karamadin ishtaddat. Maka dijadikan karamadin ishtaddat. Maka masuklah pada huruf shin. Sebab shin itu yang bertanda mati. Macam tadi yang atas tu lam yang bertanda mati. Maka bunyikan lam itu. Yang shin ni bunyikan shin. Untuk kalimah ketiga, jaza anil husna. Sebab ada alif lam. Lam yang mati. Jadi apa-apa nun yang berbaris bawah tu dia pergi kepada huruf yang bertanda mati. Kemudian kalimah yang keempat, wa annahu ahlaka adanil ula, pun alif lam juga. Maka dimatikan lam tersebut. Dan akhir sekali, okey, yang kelima ni cuba perhatikan. Ini dia macam yang kalimah kedua tadi. Dia bukan alif lam. Maka dia kena bunyikan dengan nun mati. Dan pastikan pula selepas nun berbaris bawah, bila dia jumpa nun mati, satu lagi dia ada hukum kat situ ikhfa. Maka dibaca dengan dengung. Jangan tinggal dengungnya. Yang dengung yang pertemuan selepas tu tetap. Aulah wanin faddu. Tetap bunyikan ikhfa pada nun bertemu dengan fa tu. Itu cara dia tadi. Bila pertemuan 2 kalimah yang mati, dia tidak boleh dibunyikan. Jadi cara dia membunyikan tanwin itu kepada satu baris sahaja dan digantikan satu baris lagi kepada nun berbaris kasrah. Maka bolehlah kita sambungkan dengan kalimah tersebut, kalimah sebelah dia. Cuma syaratnya tadi berhati-hati bila menyambung dengan kalimah yang kedua, pastikan kalimah tersebut adakah dia alif lam ataupun sebaliknya. Kalau alif lam maka bunyikan pada lam mati, kalau bukan alif lam maka dibunyikan pada huruf
huruf mati tersebut. Contoh kalau shin tadi bunyi terus shin. Kalau nun bertemu fa tadi bunyikan nun. Macam shin tadi selepas shin bertemu ta, ta tu tak ada apa-apa lah. Tak ada kaitan. Tapi nun bertemu fa yang pada kalimah bawah sekali tu, tu kena dengung. Aulah wanil faddu. Okey. Dan sebenarnya banyak lagi. Ini dia bagi 5 saja contoh. Kadang-kadang kita punya mata tak nampak. Tak perasan. Bukan tak nampak. Nampak dah. Tapi tak perasan kan. Okey. Jadi sebagai rujukan. Nanti kita boleh tengok di muka surat 88 yang bawah ni. Dia ada bagi lebih kurang kat sini 61. Bukan 61. Banyak lagi sebenarnya. Bukan ni saja. Tapi yang dia dah bagi senarai ni. Sebenarnya saya tak pasti buku yang buku tahsin yang baru masing-masing pegang. Dia dah betulkan ke belum. Tapi kalau ikutkan yang saya semak tu, itu tak silap saya macam ada mungkin kesilapan dari sudut ayat dia, ayat berapa. Tapi kalau nak semak boleh semak. Ini boleh buat sendiri rasanya kan. Tengok muka surat berapa, ayat berapa dan pastikan kalimah tersebut. Dia senang aja. Cara kita nak tengok pada kalimah tu dia ada tanwin dulu. Kalimah tu hujungnya ada tanwin. Hujung bukannya awal kalimah. Tanwin ni tidak ada pada awal kalimah dan tengah kalimah. Hanya hujung kalimah sahaja. Lepas tu dia bertemu dengan huruf yang diawali oleh hamzah wasal. Maka yang itu mesti ditambah dengan nun kecil. So nanti boleh semak satu-satu InsyaAllah. Okey, setakat ni ada soalan untuk bahagian iltiqa usakinain? Jelas? InsyaAllah Ustazah. Ustazah, dia berlaku pada 2 kalimah 2 kalimah pun dia. Ya, okey. Kalau 1 kalimah tak adalah. Okey, kalau tak ada nanti maknanya yang muka surat 88 ni cuba cari satu-satu ikut pada dia punya surah, muka surat berapa, ayat berapa, semua dia dah bagi komplit. Cuma nanti kalau ada kesilapan dari sudut muka surat ataupun ayat, bagi tahu saya minggu depan Nanti kita boleh perbaiki sama-sama. Okey, saya teruskan pada muka surat seterusnya 89. Kita masuk bahagian tafkhim dan tarqiq Kita masuk tajuk baru. Okey, kita kenal dulu apa itu tafkhim, apa itu tarqiq kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan bila kita menyebut satu huruf itu dengan tafkhim dan tarqiq, dia letakkan sekali gambar tu, gambar rajah tu supaya kita boleh gambarkan keadaan lidah kita tu macam mana bentuk dia. Okey, dia kata tafkhim. Tafkhim itu maksudnya tebal. Kadang ada orang Arab dia sebut mufakhamah. Mufakhamah ni pun maksudnya dia ambil daripada tafkhim tu juga, menebalkan. Okey, dia tulis apa? Menebalkan sebutan huruf dengan cara mengangkat pangkal lidah ke lelangit ketika menyebut. Angkat sikit pangkal lidah ke lelangit, barulah dapat kita menyebut huruf tersebut dengan tebal. Okey, itu tafkhim. Kemudian tarqiq, dia kata menipis sebutan huruf dengan membuka ruang antara lidah dengan lelangit ketika menyebut. Makna dia kata membuka ruang antara lidah dengan lelangit, maksudnya dia tidak angkat lah. Tapi kalau tengok gambar tu macam angkat. Lidah tu memang bentuk dia begitu. Lidah tu memang bentuknya begitu, tapi dia tidak mengangkat tinggi sampai ke pangkal lidah. Itu beza antara bacaan tarqiq dengan tafkhim. Lepas tu kita tengok pula yang bawah. Huruf yang kita sebut daripada alif hingga ya itu ada bahagian dia bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, huruf tersebut sentiasa tafkhim. Yang kedua, sentiasa tarqiq. Yang ketiga, ini bergantung kepada keadaan huruf sebelumnya. Ada huruf sebelum dia tu, kalau dia tebal, mungkin dia kena tebal, huruf tafkhim tu. Kalau sebelumnya nipis, mungkin dia kena nipis. Tengok pada huruf ataupun baris sebelumnya. Kita tengok dulu pembahagian dia tadi. Okey, dia dah bagi gambaran juga. Yang mana pembahagian huruf yang 3 tadi, bila kita tengok sentiasa tafkhim, dia berlaku pada huruf-huruf isti'la. Dia dah letak siap-siap huruf tu supaya kita tak salah. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Maka bila kita menyebut 7 huruf ini, keadaan bentuk lidah kita seperti mana di dalam gambar rajah ke atas tu. Kha, sa, ba, gha, ta, qa,
Dha. Itu kalau saya bariskan atas contoh. Kalau kita matikan ataupun kita bariskan bawah ataupun baris depan sekalipun, dia tetap dibaca dengan tafkhim. Sebab tu dia tulis kat situ sentiasa tafkhim. Sentiasa tebal. Mungkin adalah beberapa part. Nanti dia ada juga tebal tapi dia dah dikurangkan kadar tebal. Disebut sebagai tafkhim nisbi. Tu kemudianlah kita cerita. Tapi macam mana pun itu tetap dikategorikan tafkhim. Okey, seterusnya kita tengok sentiasa tarkik. Yang gambar tadi dia dah bagi macam kat atas tu. Okey, yang tarkik ini adalah berlaku pada huruf istifal, iaitu huruf yang lawan bagi isti'la. Isti'la tu maksudnya angkat pangkal lidah. Istifal ni bila dah kata lawan mestilah rendah pangkal lidah. Tu boleh catat sikit. Jadi bila kita sebut huruf-huruf yang ada di bawah tu, nak hafal banyak. Tak terapai. Jadi tolaklah huruf isti'la 7 tu. Maka kita dapatlah huruf istifal. Boleh? Jadi sebutan huruf istifal ini pastikan pangkal lidah tidak terangkat. Dia ada ruang lah antara lidah dengan lelangit tadi. Seterusnya, yang mana huruf-huruf tersebut boleh tafkhim, boleh tarkik. Dia dua-dua boleh. Okey. Asal huruf tersebut, dia huruf istifal. Apa hurufnya? Lam dengan ra. Lam ni, kalau tengok, dia memang daripada istifal sebenarnya. Dan dia, ra pun sama juga daripada istifal. Tapi disebabkan dia diasingkan tu sebab dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang dia jadi nipis. Dia bergantung pada huruf sebelum. Okey. Ketika bila lam itu dibaca dengan tebal? Ketika berada pada kalimah Allah. Itu pun ada syarat tertentu. Kalimah Allah yang mana sebelumnya berbaris atas dan baris depan. Tapi kalau kalimah Allah itu sebelumnya berbaris bawah, dibaca dengan nipis. Itu yang dikata sekejap dia boleh tafkhim, sekejap dia boleh tarkik. Tapi kalau kalimah Allah itu, lam yang tebal itu lebih sesuai disebut taghlidh. Taghlidh ni maksudnya tebal juga. Tapi taghlidh tu maksudnya tebal pada huruf lam. Tafkhim pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, seterusnya. Kalau tarkik macam mana lam tarkik? Pada semua kalimah. Kecuali kalimah Allah tadi. Dan kalimah Allah yang dimulai oleh baris bawah. Itu tarkik. Kemudian ra. Ra kita tahu dah. Memang dia ada pembahagian khusus untuk dia kan. Dia boleh dibaca tebal. Dia boleh baca nipis. Dan dia boleh baca dua wajah. Tebal dan nipis kan. Yang mana kita tengok huruf sebelumnya berbaris apa. Contoh. Kalau ra tu mati sebelumnya baris atas. Contohnya dia kena tebal. Ra mati sebelumnya baris bawah. Contohnya dia kena nipis. Ra ni dia ada tajuk khusus dia. Sebab dia punya bahagian dia banyak pecahan. Ini yang secara umum lah saya cerita. Kemudian huruf alif mad. Ataupun huruf mad alif. Yang mana huruf alif ini kita baca memang bunyinya a kan. Dia tidak dibunyikan kalau dia tak letak hamzah. Tapi sekiranya ada huruf yang mendahului alif tersebut, kita tengok dulu huruf itu daripada huruf isti'la ke daripada huruf istifal. Sekiranya huruf isti'la mendahului huruf mad alif tadi, maka huruf alif tersebut jadi tebal. Contoh kha. Kha alif bunyinya khaba. Tak boleh baca khaba. Ataupun qaf alif lam. Qala. Kan? Nampak tak? Sebab qaf tu huruf isti'la, maka dia bunyikan alif itu o. Qala. Boleh tak kalau kita sebut qaf tu tebal, alif tu jadi nipis balik. Qala. Qala. Ada juga segelintir yang menyebut macam gitu kan. Jadi fahamnya kita kat sini, alif itu tetap menjadi tebal apabila huruf sebelumnya itu tebal. Kalau huruf sebelumnya, contoh ambil kita daripada satu huruf istifal. Contoh nun kat situ. Nun alif bunyinya nama. Tak bolehlah nun alif jadi noma. Kan? Jadi apa-apa dia bergantung pada huruf sebelum alif. Okey, faham yang bahagian huruf 3 ni? Tafkhim, tarkik, tafkhim atau tarkik. Okey, saya teruskan sikit. Ini dia. Tafkhim huruf isti'la. Ustazah, kalau alif dulu dengan bau lepas tu huruf tebal tu macam mana? Kalau huruf alif itu ada hamzah lah tu maksudnya. Bodoh. Dia depan. Okey, lepas tu huruf tebal dia tetap kena nipis. Nipis ya. Tapi jangan pula huruf tebal itu mengikut alif. Huruf tebal tetap kena tebal. Contoh macam kalimah asbir. Contoh a tu tetap nipis a. Jangan pula itu nampak dia pada sod tadi dia jadi osbir. Tak boleh lah.
Alif itu tidak boleh berubah apabila dia mendahului huruf yang tebal. Dia betul apabila dia mendahului huruf tebal. Tapi kalau huruf tebal mendahului dia kena ikut sebab huruf alif ini bila dia dah ada hamzah tu maknanya dia punya tingkatan dia jadi rendah lah. Kalah lah dia, sifat dia nipis kan. Sifat tebal itu lebih menguasai. Okey. Saya teruskan. Okey, seterusnya tengok muka surat 91 Betul tak 91? Betul lah. Tafkhim huruf isti'la. Maknanya menebalkan pada huruf isti'la. Okey, kita tengok huruf isti'la yang pertama yang belah kanan dulu Dia berlaku pada 7 huruf tadi yang kita dah sebut di muka surat sebelum ni. Iaitu ta, dad, sad, dha, qaf, ghain, kha. 7 ni kena baca dengan tebal. Okey. Yang kedua, dia sebut huruf itbaq. Huruf itbaq ini ada juga dalam huruf isti'la, tapi tak semua huruf isti'la itu itbaq. Faham tak maksud saya? Okey, huruf itbaq ada 4 sahaja yang mana dia ambil juga daripada bahagian isti'la tadi. Ta, dad, sad dengan dha. Dia tak tersusun. Kalau kita nak susun supaya mudah nak ingat pun boleh. Apa cara nak susun? Sad, dad, ta, dha. Macam kita baca alif bata tu. Sad, dad, ta, dha itu huruf itbaq dan isti'la. Itu maksud dia. Isti'la itu angkat pangkal lidah. Itbaq itu tengah lidah angkat juga. Maknanya dia menutup langit. Jadi makna kat sini dia kata 4 huruf ini adalah betul-betul kena tebal. Bukan sekadar isti'la aja sifat dia. Maka malah dia ada satu lagi sifat tebal iaitu itbaq. Okey. Jadi yang ketiga, kenapa dia asingkan qaf, ghain dengan kha? Okey, sedangkan itu 3 itu daripada huruf isti'la juga, kan? Iaitu huruf qaf, ghain dengan kha ni diangkat juga pangkal lidah. Iaitu sifat isti'la. Okey, kenapa dia asing? Okey, dia tulis kat situ dia dipengaruhi oleh baris kasrah. Apabila huruf qaf, ghain dan kha ini dipengaruhi oleh baris bawah, maka ini disebut tafkhim nisbi ataupun sederhana tafkhim. Dia tetap tebal tapi disederhanakan bunyi. Apa sebab dia? Ini adalah sebab makhraj tersebut. Okey, kalau kita tengok huruf sad, dad, ta, dha ni tebal sebab makhraj dia berada dekat belah depan. Sad dekat depan, ta depan, dad dekat tengah, dha kat depan. Tapi kalau kita tengok balik, kita kaji dari sudut makhraj huruf qaf, ghain dengan kha. Kat mana? Qaf pangkal lidah dah dekat dengan hujung halkum. Ghain dengan kha, hujung halkum. Jadi dia bukan huruf tengah lidah ataupun lidah depan. Jadi lidah belakang-belakang. Maknanya dia masih lagi ada sifat isti'la tapi dia tidak ada sifat itbaq. Sebab itbaq tadi adalah mengangkat tengah lidah naik ke langit, menutup langit. Jadi qaf, ghain dengan kha ini adalah huruf apa tadi? Dia bukan huruf tengah lidah. Tapi dia hujung halkum. Dengan pangkal lidah dah dekat-dekat hujung halkum. Jadi dia tidak boleh dikategorikan dengan sifat itbaq. Maka dia dikategorikan sifat infitah. Disebabkan itulah tadi bila dia berbaris bawah, dia dikurangkan kadar tebal. Maka dia jadilah sederhana tafkhim atau disebut tafkhim nisbi. Dia tak sebut kat sini tafkhim nisbi. Kalau kat Siti Aisyah mungkin tahulah. Nah, dalam buku lanjutan dia ada tuliskan tafkhim nisbi. Inilah dia. Tafkhim nisbi. Iaitu disederhanakan atau dikurangi kadar ketebalan. Tapi tebal tak? Tetap tebal. Tapi tidak seperti mana sad, dad, ta, dha berbaris bawah. Okey, jelas tak yang ni? Maknanya sad, dad, ta, dha tu dia ada gandaan tebal sebab dia ada 2 sifat yang kuat. Iaitu isti'la dengan itbaq. Kalau qaf, ghain, kha ni dia kuat, ada sedikit dikurangkan kekuatan tadi sebab dia tidak ada sifat itbaq tu kan. Itbaq dengan infitahnya lawan. Itbaq ni maksudnya tengah lidah terangkat ataupun menutupi langit-langit. Dia penuh. Infitah tu apa? Dia ambil daripada perkataan Fatihah tu. Fataha telah membuka. Maknanya terbuka ruang antara langit dengan lidah tengah tu. Yang menyebabkan huruf itu tidak boleh terlalu tebal. Seperti mana sad, dad, ta, dha. Okey, habis. Kita tengok carta tafkhim. Kalau kita tengok carta ni kita akan lebih faham lah. Okey. Nak ke praktis, Ustazah? Boleh. Memang Tapi kita kena tak sempat kan. Ustazah baca dulu nanti kita praktis. Next week kita belajar.
Boleh. Okey, ni saya tunjukkan dulu. Nanti boleh tengok rakaman dalam YouTube lah bunda. Okey, kita tengok Dia ada 5 tingkatan. Yang mana tingkatan pertama, tengok belah kiri sekali Tingkatan pertama baris atas dan alif. Maknanya baris atas tu dia betul-betul tafkhim dan dia panjang sebab ada alif kan, dia jadi mat. Yang kedua baris atas sahaja. Yang ketiga baris depan. Yang keempat mati. Yang kelima baris bawah. Yang baris bawah ini adalah tingkatan paling bawah. Paling rendah lah antara 5 ni kan. Okey, jadi kalau kita tengok dari sudut belah kanan sekali. Daripada belah kanan, 4 huruf yang saya sebut tadi. Sod, dot, ta, dha. Daripada baris atas alif, baris atas, baris depan, mati sampai baris bawah. Tidak dikurangi dan tidak dipengaruhi oleh baris bawah sekalipun untuk huruf yang 4 ni. Sebab tu dia tulis dalam ruang yang coklat tu, tafkhim selamanya. Walaupun dia pada tingkatan yang bawah, iaitu baris yang bawah sekali. Tibaqa, dirara, siyama, zilala. Dia tetap zilalin. Dia tetap tebal. Tetapi berbeza dengan qaf, ghain dengan kha. Qaf, ghain dengan kha dia tebal pada baris atas alif, baris atas, baris depan dengan mati. Tetapi ni dia jadi sederhana disebabkan oleh baris bawah. Qila, ghida, khiyanataka. Dia tak perlu qila. Kuat sangat kan? Ghida, khiyanataka tidak perlu dikuatkan. Kadang-kadang bila kita nak menyebut tu sebab kita nak meraihkan makhraj qaf dengan ghain berserta kha. Tapi terlalu kuat kita mencedok tu, dia jadi terlampau tafkhim. Sedangkan dekat situ dia punya bacaan sederhana disebabkan pengaruh daripada baris bawah. Jadi apa sebab dia tadi? Dia ulang lagi kat bawah ni, warna hijau dengan biru. Yang tadi baris bawah tidak dipengaruhi oleh tafkhim, tidak dipengaruhi oleh bunyi baris bawah, maka dia dinamakan kat situ itbaq sebab dia isti'la dan itbaq. Okey, yang infitah ini sebab dia dipengaruhi oleh baris bawah. Sebab dia dah memang infitah. Dia punya, maknanya macam ni lah. Infitah ni sifat yang tak kuat. Infitah ni lawan siapa tadi? Lawan itbaq. Itbaq itu sifatnya kuat. Itu sebab dia. Okey? Jelas tak yang ni? Ustazah nak tanya. Ya Kak. So maksudnya yang sederhana, yang sederhana sikit ni yang dipengaruhi oleh baris kasrah, yang baris bawah saja ni lah maknanya Ya. nataka. Itu contohlah dia bagi. Maknanya kalau kita jumpa dalam Quran ada huruf qaf, ghain dengan kha berbaris bawah, jangan terlalu kuat kita tekan. Okey, tapi maknanya kalau yang tibaqa ni, ni kena tebal. Tebal. Betul-betul tebal lah. Dia tidak dipengaruhi oleh baris bawah pun. So 3 huruf je lah yang tak dipengaruhi. 3 huruf saja. Okey. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Tapi kan macam Boda cakap tadi kan, boleh buat tu. Kalau saya tak record pun tak apa rasanya. Sebabnya kita dah tahu huruf tu tebal. Cuma kadar ketebalan huruf itu bila kita sebut dalam kalimah ataupun ayat tu yang dia jadi kadang-kadang dot lah. Dot contoh. Di itu kadang-kadang jadi di je. Dirara. Bila dalam ayat atau kalimah, tiba-tiba dia nipis. Tak semena-mena. Jadi nanti kita, kalau nak buat kita cuba latih nanti untuk bacaan tafkhim dan bacaan itbaq dan infitah ni. Tengok macam mana kadar ketebalan ataupun nisbinya tafkhim. Okey, selain tu ada lagi soalan lain? Yang ini kemudian kita masuk ke surat 92 sambung nanti. Infitah sakinah. Ada? Tak ada? Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ni, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Ustazah, semalam Ustazah masuk ke Aflah kan? TBR